Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat petang lah, dah pukul 1 dah. Tengah hari. Okey, tengah hari, selamat petang kepada semua penonton, semua yang pengikut yang sedang menonton ataupun yang bakal menonton kami di Facebook dan juga di Instagram. So hari ni kita lambat sikit lah hari ni sebab tadi ada patient. So kita berjumpa lagi lah hari ni di waktu yang berlainan tapi hari yang sama dengan topik yang berbeza, di segmen yang sama, iaitu homeopati hari ini. Homeopati hari ini Homeopati Talk. Jadi homeopati Talk. So hari ni kita nak bawa cerita tentang seperti yang anda tengok dekat tajuk hari ni. Tapi sebelum tu kita berkenalan lagi dengan diri kami. Saya Haziq. saya Fahmi. Kami dari Future Integrative Homeopathy Center, berlokasi di Kampung Sungai Udang, Kelang, Selangor. Kepakaran kami adalah menyelesaikan masalah kesihatan anda, sama ada dari bayi, kanak-kanak, remaja, orang muda ataupun orang tua, dengan harga yang mampu milik secara alami, secara semula jadi menggunakan perubatan homeopati. Okey, so kepada mereka yang masih tak tahu apa itu homeopati, homeopati ni boleh rawat apa, boleh scroll di Facebook kami dan juga di Instagram kami untuk tahu lebih lanjut lah, ataupun nak kenal dengan penyakit-penyakit yang kita dah ceritakan pada sebelum-sebelum ni pada rancangan ni. Okay, so hari ni kita nak cakap pasal penyakit lah, ataupun kondisi ataupun keadaan kulit yang biasa. Sekarang ni biasalah, benda ni boleh berlaku daripada sejak umur akhir balik lah. Lagi-lagi sebab bila balik tu dia punya hormon tu start nak naik. Okay, apa benda kita nak cakap pasal apa ni? Masalah kulit. Tengok, homeopat ni bagi hint. Betul, iaitu acne ataupun nama Melayu dia jerawat. Jerawat ni apa sebenarnya? Okay, so basically jerawat ni adalah boleh apabila yang roma kita, sebab kita punya muka ni, badan kita ni ada bulu tau. Bila ada bulu tu ada hair follicle. Hair follicle nama dia liang roma lah. So apabila liang roma ni dia tersumbat ataupun dipenuhi oleh minyak-minyak ataupun sel kulit mati, so mereka tak boleh nak keluarkan benda yang sepatutnya mereka keluar. So apabila mereka tersangkut dekat situ, dia akan menjadi inflammation. Kalau paling biasa dia jadi whitehead ataupun blackhead. Betul, tu kebiasaan lah, belum jadi jerawat lagi. So bila dia dah jadi jerawat, dia akan timbul merah-merah dan dia akan jadi merah-merah bila pegang sakit. Tu kalau yang biasa pegang tu suka lah pegang jerawat kat muka tu kan. So bila dah pegang tu jerawat tu, bila kalau tak dijaga dengan elok ataupun tidak diurus dengan elok, dia akan jadi bernanah pula. So bila dah bernanah tu jadi lagi sakit lah. Lagi-lagi orang yang suka picit-picit jerawat ni, seronok sebenarnya bila cicit jerawat ni. Sebab saya pun ada pengalaman picit jerawat. So sebenarnya tak elok lah kita picit jerawat tu. Sebab benda tu bila kita picit jerawat, benda tu melekat ataupun bakteria ataupun jangkitan tu boleh terjadi kepada tempat lain. Contohnya kita pegang kat sini, and then kita tak basuh tangan, and then kita pegang kat tempat lain, benda tu berisiko untuk dapat jerawat tu juga. And then sebenarnya jerawat ni bukan sahaja di muka, tetapi juga di belakang, boleh jadi di dada ataupun di bahagian yang ada bulu. So dekat muka, dekat janggut misai-misai ni ataupun janggut dekat kepala pun kadang-kadang ada jerawat juga. Dekat belakang telinga. So benda tu adalah kebiasaan umum ataupun masalah yang biasa dihadapi oleh orang ataupun masyarakat sekarang. So dia punya contoh macam jerawat yang paling teruk adalah bila dah jadi gumpal kat bawah ni, dah jadi ada nanah. Dah jadi teruk dah tu. Tu paling teruk. Ada orang datang. Okey, ada orang datang. Okey, selamat datang kepada penonton di Instagram. Bagus ni. Tadi hilang lah. Okey. So kita nak cerita pasal tu, kita dah tahu dah apa itu jerawat. And then kita nak sebenarnya ada lagi satu jerawat yang special pada zaman COVID ni.
iaitu mastectomy. Nama pendek dia mastectomy. So mastectomy ni sama juga, bila kita pakai mask, dia bila dia menimbulkan environment ataupun keadaan yang sesuai untuk jerawat tu naik, dia jadi humid, and then bila kita tutup ni minyak lebih banyak nak keluar dan dia terkumpul di situ. So memang kita tak boleh buat apa, memang benda mastectomy ni memang akan terjadi. So benda ni adakah ia suatu penyakit ataupun keadaan yang biasa? Boleh jadi penyakit apabila dia tidak dijaga. Contohnya benda jerawat yang biasa ada satu biji je, tapi bila ada orang tu dia ada masalah jerawat tu satu muka, dah jaga macam-macam, dah pakai pelbagai produk, still sama. So benda ni boleh jadi penyakit apabila kalau tak jagalah. So macam mana kita nak jaga? Kita kena pastikan muka kita dibasuh dengan elok, ataupun tiap-tiap hari basuh muka, pagi basuh, sebelum tidur pun basuh. Basuh ni basuh macam mana? Adakah sekadar basuh dengan air paip saja? Tidak. Kita kena sekurangnya pakailah pencuci muka, sebab kita nak hilangkan minyak. Sebab kalau air dengan minyak ni dia tak bergabung, dia tak boleh nak buang lah. So seloknya kita pakai pencuci muka, sebab pencuci muka ni akan tarik minyak tu keluar. Dan bila kita dah bilas elok-elok, and then kita lap dengan tuala yang bersih. Janganlah pakai tuala yang sama dengan kita pakai lap badan tu kan. Nanti dia yang kat badan tu kena lap kat muka pula. So boleh jadi berisiko untuk mendapat jerawat pula dekat muka. So dah jaga muka, basuh muka, dan pemakanan kena jaga. Itu dia punya daripada segi pengurusan lah, ataupun prevention, daripada untuk menjaga kulit ni daripada mendapat jerawat, ataupun cara pengurusan jerawat. So kita nak cerita pasal ni mesti ada kaitan dengan homopati kan, ataupun kenapa kita nak cerita benda ni? Ada masalah ni boleh ditangani dengan homeopati ke? So kita nak minta tanyalah pada homeopati, boleh ke? Siapa lagi? Sini lah. So kita nak tanyalah apa sebenarnya macam mana approach homeopati dalam merawat jerawat ni, ataupun jerawat yang dah serius. Okey, so, dalam homeopati biasanya kita kena tahu apa itu punca, apa dia punya penyebab, apa dia punya akibat yang menyebabkan dia punya jerawat tu bertambah, jerawat tu makin teruk, ataupun jerawat daripada naik biji daripada dia jadi nanah, ataupun nanah jadi jerawat batu, ataupun jerawat batu dia jadi luka. Okey, bila dalam homeopati ni apa kita boleh buat? Kita just macam biasa kita tanya dulu dari segi apa punca dia, apa menyebabkan dia ni progression dia. Jadi benda ni dia berbalik pada medical knowledge balik. Apa punca dia menyebabkan acne tu banyak. Contoh yang utamanya acne banyak disebabkan oleh puberty, ataupun kita panggil dah masuk akhir balik. Bila masuk akhir balik, untuk lelaki dan perempuan, dia ada satu hormon yang menyebabkan kita punya acne dan juga apa-apa secretion yang berlaku dalam badan kita bertambah. Jadi disebabkan itu, benda memang selalu kan jadi dalam kalangan umur begini, which is umur puberty, dan juga sampailah ke orang tua. Jadi perkara ni memang biasa. Jadi apa yang homeopati boleh buat dalam bantu ni, yes, kita untuk kurangkan dia punya jerawat dalam tu. Jadi kita bagi ubatnya kita boleh bagi sama ada dalam ubat makan dan juga ubat krim. Kita bagi ubat untuk orang yang ada masalah acne dah. Dia macam ni lah tuan-tuan. Kalau acne ni ada juga masalah jerawat ni, ada orang anggap benda ni perkara biasa. Perkara biasa dan dia boleh hidup dengan perkara tu. Tapi dia akan jadi macam masalah, dia jadi macam penyakit, ataupun jadi something yang tak best untuk dia. Sekiranya dia menganggap acne itu sendiri masalah. Contoh dari segi appearance, contoh dari segi sakit, contoh dari segi macam penyebaran. Jadi sekiranya individu itu yang menganggapnya sebagai satu masalah, jadi itulah homeopati memain peranan dalam bab ni. Kenapa? Homeopati merawat orang itu secara individu. Kita tanya balik, okay, kenapa kamu anggap kamu jerawat ni masalah? Padahal ini perkara biasa. Tapi kenapa kamu anggap ni masalah?
Okay, dia menganggap ni masalah sebab yalah tak best lah muka dia, nak jaga muka, dia nak kena jaga penampilan, dia macam pelbagai aspek lah, pelbagai sebab dia lagi. Jadi kita utamakan juga yang ini. Dan juga selain daripada itu juga kita nak tahu macam dari segi pemakanan dia macam mana, dari segi penjagaan muka dia macam mana, dari segi macam dia punya harian dia macam mana. Jadi semua tu pun peranan dia, kita orang parti pun nak tahu juga. So apa yang saya pendekkan dalam hal ni, jadi home party kita merawat orang itu secara individu, dan kita punya matlamat kita dalam merawat orang yang ada masalah jerawat ni ialah kita untuk mengurangkan dia punya jerawat tu, which is like kita daripada jerawat ada kita terlebih tak ada, itu perkara yang boleh reversible. Dan juga benda yang kita nak berhentikan dia punya progression dia, andai kata macam progression dia macam makin lagi teruk, kita akan buang. Jadi dia kena ambil tahu jugalah kenapa jerawat ni dia ada yang kena ambil kisah, ada yang boleh ambil tak kisah. Dia yang ambil kisahnya sekiranya jerawat tu macam contohlah dia naik kat muka dulu, and then naik kat bawah kita punya macam bahagian bulu-bulu. Untuk orang lelaki dia ada janggut misal naik sini, and then naik kat leher, and then naik kat dada, and then naik kat kaki, lepas tu naik dekat kita punya kemaluan, kita punya belakang semua. So benda tu kita ambil perhatian sekiranya dia macam merebak dan juga dia sakit. Sebabnya kita tak tahu apa punca dia, apa menyebabkan sakit ni. Adakah disebabkan oleh infection atau sebab oleh hormon yang terlebihan atau hormon yang kurang. Jadi kita nak tahu juga dari segi scientific from that point. Jadi itulah yang utama apa yang home party boleh buat, apa home party punya approach dalam keadaan untuk merawat jerawat ini. Jadi itulah home party management. Dan juga yang paling penting sekali, management harian, management di rumah, management tanpa menggunakan ubat pun main peranan juga. So dia yang paling penting. Jadi saya selalu beritahu kat pasien saya lah, kalau macam ada masalah jerawat ni, okay, make sure ya orang zaman sekarang especially budak-budak muda, kalau nak pakai minyak, kalau nak pakai macam pencuci muka, make sure dalam tu ada salicylic acid. Make sure dalam tu ada salicylic acid, sebab salicylic acid function dia untuk buang sel kulit mati dekat muka, dekat badan. Dan juga dia juga nak buang pore P-O-R-E, liang aroma. liang aroma dekat bahagian semua tu. Itu function salicylic acid. Jadi make sure pencuci muka kita pilih tu, dan juga penjagaan muka tu memang betul-betul okey. Dan juga pemakanan peranan juga. Dan pemakanan tak semua yang tak betul. Ada satu tu, ada patient saya pernah tanya lah, doktor, kalau saya makan coklat lagi teruk tak saya punya jerawat ni? Itu jadi soalan. Dia ada banyak mitos-mitos kita dengar. Contoh macam kata apa, contoh saya makan coklat jerawat saya bertambah. Contoh saya makan apa? Contoh saya ada seorang tu susu lah dia cakap. Ada seorang tu dia kata kalau makan keropok jadi keropok So dia kata lain, pemakanan yes betul, kita ambil kisah, kita main peranan juga dalam penumbuhan jerawat semua ni. Dan juga ya untuk for your information lah, coklat tidak memberi apa-apa efek pun untuk sekiranya dalam jerawat pun, dia tak apa pun. Jadi yang penting sekali untuk orang ni kena jaga pemakanan, which is that kurangkan makanan karbohidrat dan minyak semua tu. Yang kedua, banyakkan makanan-makanan sayur hijau dan juga buah-buahan yang kaya dengan vitamin C dan keratin, which is that beta keratin ni untuk mengembalikan dia punya dia apa, jangan kita jaga jerawat ni, jangan sampai kita picit-picit sampai meninggalkan parut. Itu yang berbahaya, dia meninggalkan parut dan juga dia akan bawa komplikasi lain. Jadi itu je lah daripada saya. So itu daripada segi kalau apa yang homeopati boleh bantu, ataupun dengan macam mana homeopati merawat orang yang ada jerawat ni. Mungkin jerawat dia mungkin biasa dikawal dengan pencuci muka ataupun produk-produk kulit yang biasa dia pakai. Kadang-kadang ada orang ni jenis yang macam dia jenis yang mencuba. Okey, contohnya dia first time nak tahu pasal cara nak menjaga kulit. Dia tengoklah video apa semua, cara nak basuh muka, cara nak jaga, ada naik skincare lah rutin, morning skincare rutin. Benda tu nak buat boleh, tapi pastikan produk yang digunakan tu adalah bersesuaian dengan diri sendiri. Ada tu memang jenis yang nak cuba,
and then dah cuba macam-macam produk letak kat muka, dah mengelupas lah, ada yang jenis yang tiba-tiba naik jerawat lah. So benda tu kalau dah terus bila guna produk tu dia jadi macam tu, terus berhenti. Sebab kita tak nak benda tu menerukkan lagi kita punya kulit, dan juga kita tahu produk tu tak sesuai untuk kita punya kulit lah. Tu untuk jenis orang yang menggunakan pelbagai produk kulit untuk menjaga kulit. Bagi mereka yang macam tak guna produk kulit dah cerah, dah tak ada jerawat tu, yang cakap guna air wuduk saja tu tu beruntunglah, sebab orang yang macam tu saja tak payah guna produk macam-macam dah boleh jaga kulit macam tu. So ada orang guna wuduk je. dia cakap kita tak payah guna produk, kita guna air wuduk je. Alhamdulillah. Guna wuduk je dah kulit tak berjerawat apa semua. So itulah sedikit sebanyak, sebab kita nak cakap pasal jerawat pun mungkin orang kat sana dah tahu ataupun dah aware dah pasal jerawat ni sendiri, dah tahu dah cara nak jaga. So kalaulah sekiranya anda mempunyai sebarang masalah kesihatan berkenaan kulit, sama ada jerawat ke, ketuat ke, psoriasis ke, eczema ke, yang telah mencari jalan lain untuk menyembuhkan ataupun jalan lain untuk mengurangkan sakit tu, bolehlah datang ke homeopati, pusat homeopati Future Integrative yang terletak di Kampung Sungai Udang, Kelang, Selangor. So sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang homeopati, boleh tekan link dekat bawah ni ataupun call 014-261-9264. InsyaAllah kami akan segera melayan anda, sama ada anda tanya soalan ataupun anda ingin membuat temu janji ataupun appointment ataupun online consultation. Ya betul, kami buat online consultation sebagi mereka yang berada di luar kawasan Kelang dan ingin dapatkan rawatan homeopati. Bolehlah datang, bolehlah buat cakap nak buat online consultation. Kami akan set date, set masa untuk bercakap dengan anda secara mungkin anda selesa dengan phone call, boleh call saja, ataupun boleh buat video call, kita buat video call. Dah jadi interpret and translator lah. Okay, so saya rasa sampai di situ sahajalah perkongsian kami pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi esok. Mungkin selain daripada, mungkin kita akan bercerita tentang selain daripada masalah kulit, tapi yang pastinya tentang kesihatan, dan kita akan relatekan dengan homeopati. Macam mana homeopati membantu dalam merawat penyakit yang kita akan bincangkan pada esok hari. So bertemu lagi pada esok hari di Facebook dan juga di Instagram di waktu esok. InsyaAllah kita buat 11.30. Semoga apa yang kami kongsikan pada hari ini memberi manfaat, dan juga sekiranya anda merasakan video ini memberi manfaat kepada anda, kongsikan kepada mereka yang terdekat dan juga sebar-sebarkanlah, InsyaAllah. Okay, esok kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bang.